Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana yassirna wa la tu'assir 'alaina ya karim. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. وخصوصا لمؤلف هذا الكتاب الشيخ عبد الرؤوف بن نور البحري العالي ومشايخنا أجمعين ووالدنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, sebenarnya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita bercuti lebih kurang 2 minggu. Dan minggu ini pun berkemungkinan kita cuti sebenarnya, tapi tak apalah. Alhamdulillah, kita dikunjungi oleh seorang tuan guru dari Sabah, yang mana beliau sedang ataupun membuka madrasah di Papar, iaitu Ustaz ataupun tuan guru Ustaz Ahmad Lazim, Ustaz Mak Ghazali nama dia, Ustaz Mak Ghazali bin Mak Lazim. Dan insyaAllah saya dipahamkan Ustaz ataupun tuan guru kita akan hadir sekejap lagi. Jadi kalau ni tanya Abbas dulu lah, minta ada signal. Kalau terperanjat dia tiba-tiba pun kita susah juga kan. Minta dia signal dulu lah. Kalau dia kata dia on the way dari sana kan, tak apa nak beritahu dia betul je lah, kita boleh jangka. Dan saya mohon maaf lah sebab pada malam ni saya tak berapa sihat. Ini masuk malam yang keempat, saya batuk dan juga demam. Demam pun Alhamdulillah dia on off. Batuk ni memang belum ada tanda-tanda beransur pulih lagi lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi pulih dalam beberapa hari ni lagi insyaAllah. Dan kita sekarang ni sudah masuk ke permulaan bulan Zulhijjah, ataupun bertepatan malam ni malam yang ketiga. Malam yang ketiga pada bulan Zulhijjah. Siang tadi 2 Zulhijjah, malam ni malam ketiga Zulhijjah. Okey ke suara? Belakang dengar? Clear? Belakang clear? Kita masuk ke malam yang ketiga Zulhijjah. Okey, speaker ke teknis sikit. Kita masuk ke malam yang ketiga Zulhijjah. Dan Alhamdulillah, bulan Zulhijjah ni ataupun terutamanya 10 malam ataupun 10 hari yang pertama ni, dia merupakan hari yang istimewa bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam bulan Ramadan tu 10 hari ataupun disebut 10 malam yang terakhir. Adapun bulan Zulhijjah ni 10 siang, 10 siang yang pertama. Banyak kelebihan dia disebut dalam hadis baginda Nabi SAW. Kita pun boleh cari hadis-hadis berkenaan dengan kelebihan 10 Zulhijjah ni.
Dan antara kelebihan utama yang ada dalam bulan Zulhijjah ni, kalau bulan Ramadan kita ada malam Al-Qadar, malam Lailatul Qadar. Kemudian pada bulan Ramadan itu juga mulanya penurunan Al-Quran, disebut sebagai nuzul Al-Quran. Dan bulan Ramadan itu sendiri mulia bukan kerana puasa itu sahaja, tetapi kerana Al-Quran itu sendiri, kerana kemuliaan Al-Quran itu sendiri. Adapun bulan Zulhijjah ni dia mulia kerana adanya pensyariatan ataupun ibadah disebut sebagai ibadah haji. Sekarang ni jemaah Malaysia kita sedang penerbangan pergi ke sana. Belum penerbangan terakhir lagi, penerbangan terakhir dalam minggu depan ni, insya-Allah. Dan dia ada satu hari disebut sebagai hari Arafah. Dan sebelum hari Arafah tu dipanggil hari Tarwiyah. Sejarah hari Tarwiyah ni boleh kita catat sikit lah. Sejarah hari Tarwiyah, kadang-kadang ada orang dia mungkin first time dengar. Hari Arafah semua tahu 9 Zulhijjah, sehari sebelum hari raya. Hari raya 10 Zulhijjah tu dipanggil hari Nahar. Hari Nahar ataupun hari sembelih, hari Nahar. Kemudian 11, 12 dan 13 dipanggil hari Tasyrik, hari Tasyrik. Ada pun hari yang sebelum 9 Zulhijjah, iaitu hari 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah ni dipanggil hari Tarwiyah. Kenapa hari Tarwiyah? Kerana peristiwa dia Nabi Ibrahim AS ketika sebelum tu dia bermimpi berkenaan dengan dia menyembelih anaknya, iaitu Nabi Ismail. Maka pada hari ke-8 Zulhijjah ni dia merenung-renung ataupun dia memikir-mikirkan. Bahasa Arab disebut tarwiyah, memikir-mikirkan adakah mimpi itu betul ataupun mimpi itu ialah hasutan syaitan. Yang dia mimpi kata dia sembelih anak dia Nabi Ismail tu. Maka 8 Zulhijjah tu disebut sebagai hari Tarwiyah. Kenapa? Kerana pada hari tersebut Nabi Ibrahim dia merenung-renung ataupun dia berfikir-fikir. Bahasa Arab asal perkataan dia ra'a, iaitu merenung, memikirkan, meminta pandangan. Hari itu disebut hari Tarwiyah, iaitu hari merenung-renung. Ada sebagian ulama sebut bahawa hari Tarwiyah tersebut dinisbahkan kerana hari tersebut merupakan hari orang Islam sebelum dia orang berwukuf ni dulu. Kalau sekarang ni pengangkutan dah moden. Kalau siapa yang sampai ke Mekah dulu, ada yang buat umrah dulu, kemudian nanti dia akan buat haji tamattu'. Haji tamattu' ni maksud dia apa? Dia buat umrah dulu, nanti bila sampai musim haji baru dia niat haji. Okay? Itu kebanyakan jemaah Malaysia kita lah yang buat haji tamattu' ni. Tak apa, itu kita bukan perbahasan dia. Kalau zaman sekarang ni pergerakan dari Mekah nak pergi menuju ke Arafah itu mudah. Kira mudah lah. Ada kenderaan dan sebagainya, 1 hari boleh sampai. Kalau dulu perjalanan dia makan masa 2 hari. Dan orang Islam pada zaman dulu dia akan berhenti di Mina dulu. Di Mina ni pertengahan, Arafah tu ujung, Mina ni pertengahan, Masjidil Haram ni di sini. Katalah kita buat peta kan, peta Masjidil Haram, kemudian jumpa Mina dulu, baru jumpa Arafah. Muzdalifah di bawah sikit. Muzdalifah di bawah sikit. Jadi disebut hari Tarwiyah itu dalam riwayat yang kedua pula. Pendapat ulama yang kedua, golongan yang kedua, mereka mengatakan bahawa hari Tarwiyah itu bersempena dengan hari jemaah haji mengumpul air. Mengumpul air di Mina sebagai bekalan nak pergi ke Arafah. Jadi mengumpul air itu, perbuatan mengumpul air itu disebut dengan nama Tarwiyah. Rawa, dia daripada perkataan rawa. Arwa, rawa ataupun arwa ni ialah oasis. Kalau bahasa Inggeris kita panggil oasis. Kalau Arab dia panggil wadi. Wadi ni makna tempat tabungan air di tengah padang pasir itu. Jadi benda tu ada di Mina. Jadi orang jemaah haji dulu sebelum tahun mungkin 10 tahun 50-an lagi, mereka ni akan berjumpa
berkumpul di Mina dulu, sebab Mina ni pertengahan lah macam NR dia sebelum pergi ke Arafah. Jadi dia akan ambil air dulu di situ, kemudian untuk nak berwukuf di Arafah. Habis di Arafah nanti kan dia menuju ke Mina balik. Begitu. Jadi untuk melontar jamrah tu, dulu dia panggil jamrah. Dulu dia panggil jamrah apa? Jamrah Aqabah. Sekarang dia panggil jamrah kubra. Sama aja. Nama aja beza, tempat sama. Dan bentuk batu dia tu pun beza. Dulu batu dia bulat macam tu je. Sekali batu besar. Itu ada atas batu lah. Tak apalah. Itu kita tak bahas, kita tak bincang. Cuma apa asas nama hari Tarwiyah tadi ada dua. Satu riwayat para ulama dalam tafsir lah, menunjukkan hari Tarwiyah itu merupakan hari di mana Nabi Ibrahim dia merenung-renung, memikir-mikirkan, bertanya dengan anaknya itu Nabi Ismail berkenaan dengan mimpi dia tu. Yang mana mimpi dia menyembelih Nabi Ismail. Itu satu riwayat kalau ikut dalam tafsir. Ada satu riwayat para ulama dari sudut sejarah pula, hari Tarwiyah itu dinamakan hari Tarwiyah kenapa? 8 Zulhijjah ni biasa jemaah haji dulu, bukan sama sekarang lah. Dulu pengangkutan jalan kaki ataupun naik unta saja, ataupun naik kenderaan binatang lah, maksudnya kuda dan sebagainya. Maka perjalanan tu makan masa 2 hari nak pergi daripada Mekah nak pergi ke Arafah, sebab jemaah yang ramai itu. Jadi mereka akan singgah di Mina. Di Mina itu untuk ambil air. Maka perbuatan ambil air itu dipanggil Tarwiyah. Daripada perkataan rawa ataupun arwah, iaitu oasis ataupun tempat tadahan air. Begitu. Itu dia punya sejarah di situ. Jadi ambil maklum sikit sama-sama lah, tambahan ilmu gitu bersama insya-Allah. Baik. Terus sambung pada kitab kita, iaitu kitab ringkasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Kita sampai pada muka surat berapa? 29 kan? Itu berkenaan dengan asma, istilah asma dan juga af'al. Baik. Kata pengarang hafizahullah taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Asma, apa itu asma? Kadang-kadang kita biasa dengar nama asma ni. Mungkin ada dalam kalangan kita yang namakan anak atau cucu dia yang bini-bini itu dengan nama asma. Ataupun mungkin dia pernah dengar nama anak saudara dia mungkin, ataupun anak kawan bagai-bagai lah. Yang biasa mungkin dah pernah dengar asma. Baik. Asma ni dia jamak ataupun kata plural. Kalau bahasa Inggeris dia panggil plural. Kalau satu dia panggil singular. Kalau bahasa Arab dia panggil jamak. Jamak ni makna dia plural bagi kata dasar ismun. Al-ismu. Jamak dia ialah al-asma'u. Dia apa ni, jamak ataupun kata nama jamak bagi al-ismu. Al-ismu tu mufrad dia ataupun singular. Maksud dia ialah nama. Al-ismu ataupun ismun tu nama, al-asma tu nama-nama. Itu terjemah dia. Itu terjemahan dia. Asma ni Syekh sebut kat sini ialah nama-nama. Iaitu dia dah gandakan di situ. Bahasa Melayu kita tu pula special. Kalau nak menunjukkan benda tu banyak, dia ulang 2 kali. Melainkan pada beberapa perkataan. Walau disebut, kalau diulang 2 kali dia berubah maksud. Ni bahasa Melayu kita pun kita kadang kuasai juga. Contohnya kalau kita sebut nama itu satu, tapi kalau nama-nama banyak. Betul. Patung satu, tapi kalau kita sebut patung-patung, dia dah berubah, dia jadi pepatung. Sini panggil apa? Sama juga bahasa orang sini lah. Pepatung tu sama juga dengan pepatung. Ya biasa main dekat air kat samak tu. Pepatung grasshopper. Grasshopper apa nama dia? Bukan grasshopper. Dragonfly. Grasshopper tu belalang kunyit. Dragonfly. Sini panggil apa? Dragonfly. Okey, baik. Okey, baik.
Ada juga perkataan, nampak? Dia bila satu, kita faham maksud dia. Tapi bila kita double dua, bahasa Melayu kita, dia bukan semesti tunjukkan banyak. Pada asas kaedah betul. Ini tata bahasa Melayu. Bila kita letak benda tu satu petah perkataan, dia menunjukkan makna perkara tu lah. Bila kita gandakan dia, ada kalanya dia jadi banyak, ada kalanya dia menunjuk maksud yang lain. Itu bahasa Melayu kita. Contohnya orang. Orang bahalah orang, manusia. Kalau orang-orang, itu yang dekat Suamadi tu. Sebab tu banyak kali saya biasa dengar, kadang-kadang ada orang dia bagi ucapan. Sangat ramai orang-orang yang datang pada hari ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bila pula orang sawah datang kat sini. Betul tidak? Jadi kita sendiri pun kena perhatikan bahasa kita sendiri. Bila kita bercakap tu, jangan biasakan yang salah, kita kena biasakan yang betul. Supaya memanglah ada logat tempatan, kami faham logat tempatan tu pun mana yang salah kita kena betulkan, walaupun masih ada lagi bunyi logat tempatan. Tapi perkataan tu kalau salah, kita tetap berubah. Begitu, baik. Sebab kalau kita sendiri tak memahami bahasa kita sendiri, maka macam mana kita nak memahami kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama terdahulu? Sebab kitab ulama-ulama kita terdahulu semuanya bahasa Melayu. Cumanya bahasa Melayu lama, dialek cara orang lama. Tapi masih lagi perkataan tu hampir-hampir mirip sama dengan kita. Baik. Iaitu apa? Apa maksud nama? Ada di luar lagi. Siapa? Masya Allah. Allahu salam. Allahu salam. Betul. Assalamualaikum. Assalamualaikum bihudurikum. Nahnu masrurun bihudurikum. InsyaAllah untuk kita meraihkan tetamu kita. Jadi anak ni ibarat macam kebu tayamum ni. Idza hadarul ma' faqala tayamum. Jika hadirnya air maka hilanglah tayamum. Maka dengan sebab tu ada berserahkanlah majlis kita pada malam kepada Fadilatul Ustaz untuk menyampaikan tausiah dan tazkirah kepada tafaddal syukur. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur pada Allah, kita dapat hadir di dalam majlis ilmu yang penuh dengan barakah ini. Dan Allah Ta'ala takdirkan Al-Fakir untuk hadir bersama-sama menumpak keberkatan majlis ini.
Selawat dan salam ke atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatan daimatan bidawami mulkillah. Selawat yang sebanyak-banyaknya, yang sentiasa berterusan daripada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan satu harapan, Allahumma ja'alna min ahli syafaati nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar Allah mengurniakan kita kesempatan mendapatkan syafaat sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang anda hormati dan yang anda kasihi Al-Mukarram Al-Fadil Ustaz Syafi'i Abdul Ghani, para penuntut ilmu, sahabat-sahabat, muslimin, muslimat, mungkin ada yang pangkat ayah anak pun ada, kan ayah-ayah, ibu-ibu, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi Al-Fadil Ustaz sebut kalau ada air bantal tayamum sebagai lambang tawaduknya dia. Tapi ana dengan segala kerendahan diri, seperti hukumnya tanwin, bila adanya waqaf tak berbunyi lagi tanwin. Jadi tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana nak dengar cerita daripada sahabat anda Fatih Ustaz Abbas tentang kewujudan pondok pengajian yang kita berada pada malam ini, sebenarnya usaha ini adalah satu usaha yang sangat mengagumkan, mengumpulkan manusia untuk mempelajari ilmu Allah Ta'ala bukanlah satu benda yang mudah di zaman ini. Kerana kerja ini adalah satu kerja yang menuntut kepada kita mujahadah dan sabar. Mengingatkan anda bagaimana dahulu bila anda datang ke Sabah pada peringkat awal, mula-mula anda tak nak datang Sabah. Kita fresh graduate, dah mengajar, masa tu anda sudah mengajar di satu sekolah yang agak prestige lah, antara top 10 sekolah di Malaysia ni. Jadi bila dapat surat datang Sabah, tak mau datang. Sebab anda tak kenal Sabah kan, Ustaz ingat Sabah ni macam kita apokalips kan, yang tak makan orang. Anda cerita pada arwah ibu, tak datanglah Sabah. Mak saya kata terpulanglah. Sehingga saya jumpa satu orang guru, Ustaz yang dia juga guru saya. Saya kata, Ustaz, boleh tak adjust di KPM sana? Anda tak nak datang lah Sabah. Dia pun tengok surat anda dapat panggilan daripada kementerian kan. Oh, dia kata kalau Ekta tak dapat Sabah, anak akan sure akan Ekta pergi Sabah. Kita nak minta tolong dia, tak datang Sabah. Dia kata kalau anak tak dapat datang Sabah, dia akan syorkan anak datang Sabah. Saya kata kenapa? Kerana meninggalkan bumi Sabah adalah salah satu kesedihan dalam diri anak. Rupanya ustaz tu dulu Sabah, kemudian pindah balik Semenanjung. Dia kata meninggalkan bumi dakwah adalah satu kesedihan bagi diri dia, menyebabkan anak tekad untuk hadir dan bertugas di Sabah. Anda ingat lagi tarikhnya, kami naik flight 1 hari bulan 1 2009, dan lapor diri di sekolah 5 hari bulan 1 2009. 5 hari lebih kurang duduk di airport view. Ada hotel depan airport kan, siapa biasa turun ke Sabah, depan airport tu ada satu hotel airport view. Situlah kami kursus 5 hari sebelum dihantar semua sandakan pergi sana pergi sini. Anda teringat kepada satu hadis Nabi SAW an Ummi Abdillah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, daripada Ummu Abdillah Ummul Mukminin. Ini gelaran kepada Sayyidatina Aisyah kerana ada mengatakan bahawa Ummu Abdillah kerana dia memelihara anak saudaranya Abdullah ibn Zubair.
Kerana menyebut kerana Aisyah itu sendiri adalah ibu kepada setiap orang mukmin. Gelarannya. Walaupun Sayyidatina Aisyah itu sendiri tidak ada anak. Dia kata, satu masa aku mendengar Nabi SAW bersabda. Kata Nabi SAW, yaghzu jayshul Ka'bah fakanu bi Baidah yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Nabi kata satu masa akan datang yaghzu jayshul Ka'bah, akan datang satu golongan tentera, golongan askar, dia nak pergi serang Kaabah. Setengah riwayat mensyarahkan, setengah pendapat ulama mensyarahkan riwayat ini, di akhir zaman akan ada satu tentera As-Sufyani yang akan menyerang kota Kaabah ketika itu. Fakanu bi Baidah, dia akan lalu di satu tempat namanya Baidah yang dekat dengan Mekah. Satu kawasan padang pasir yang ada perkampungan di Baidah. Sehingga Nabi kata yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Allah Ta'ala akan menenggelamkan orang yang melalui Baidah itu daripada awal sampai akhir. Semua kena. Yang askar tu pun kena, yang rakyat tu pun kena, orang kampung pun kena. Menyebabkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, kalau pelik, yang jahatnya askar tu, kenapa semua kena? Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fi aswaqihim wa man laysa minhum? Ya Rasulullah, kenapa semua orang kena masuk, tenggelam, ditelan dalam padang pasir Baidah itu, tenggelam mati semua? Sedangkan ada orang yang tak ada kaitan, mereka duduk di pasar-pasar, mereka duduk di jalanan, kenapa mereka kena? Aisyah ni, kalau tuan-tuan dalam bidang ilmu, Sayyidatina Aisyah ini adalah ikon orang mengaji. Ibu-ibu yang datang mengaji, baca cerita Sayyidatina Aisyah, sangat kritikal dia punya pemikiran, kritis. Aisyah menegur sahabat-sahabat yang kadang-kadang salah pemahamannya tentang hadis Nabi SAW. Sehingga ditulis satu kitab Al-Ijabah li'iradati mastadrakathu Aisyah ta'ala sahabat. Cerita tentang Aisyah ini, dia mengkritik pendapat-pendapat para sahabat dalam memahami hadis Nabi SAW. Kerana Aisyah ni orang yang sangat cerdik, genius. Kalau bahasa hari ini dipanggil genius. Sebab tu kalau bicara tentang Ummul Mukminin, jangan hanya berbicara soal cinta, kan, soal kewanitaan. Bincang betapa geniusnya otak yang Allah kurniakan kepada Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga di kalangan para sahabat yang disebut sebagai al-mukatsirin, orang yang banyak meriwayatkan hadis, Sayyidatina Aisyah berada pada tangga yang kedua. Nombor dua, orang yang paling banyak ingat hadis Nabi SAW. Bahkan hadis-hadis Nabi yang duduk dalam rumah, semuanya datang daripada jalur Sayyidatina Aisyah. Kebanyakannya totally datang daripada Aisyah radhiyallahu anha. Sebab tu hikmah Allah jadikan Aisyah kahwin dengan Nabi, umurnya muda. Sehingga wafatnya Rasulullah SAW, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha umurnya baru sekitar dalam 17-18 tahun. Bahkan bila anak angkatnya, anak saudaranya, anak Sayyidatina Asma dengan Sayyidina Zubair ibn Awwam, nama dia Sayyidina Urwah ibn Zubair, dijaga oleh Aisyah sehingga menjadi tokoh hadis yang besar. Menjadi guru kepada seorang pakar ulama sirah, Al-Imam Ibn Shihab Az-Zuhri. Az-Zuhri ini biasa tuan-tuan makan kismis, kan? Tuan-tuan tahu petua makan kismis ini datangnya daripada Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri kata kalau siapa nak hafal hadis banyak-banyak, lazimilah makan zabib, anggur kering. Jadi Aisyah tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, kalau begini, macam mana orang tak salah, kan? Tiba-tiba semua tenggelam dalam pasir Baidah. Nabi pun jawab, Nabi kata, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa yub'atsuna ala niyyatihim. Muttafaqun alaih. Nabi kata, mereka semua akan tenggelam. Kemudian nanti mereka akan bangkit di hari akhirat di atas niat masing-masing. Ada orang yang niat dia tak nak buat maksiat, Allah selamatkan dia. Ada orang nak tumpas kaki dengan maksiat, Allah Ta'ala hukum dia. Hadis ini
bila suatu masa Anda mendengar seorang guru membaca hadis itu, benar-benar memberi kesan pada hati, kerana memikirkan bahawa dalam hidup kita ini, apa benda yang kita nak tinggalkan legasi untuk agama. Adakah kita mahu menjadi orang yang hanya cari makan, duduk di pasar, kemudian bila berlaku apa-apa pasal Islam, kita hanya tengok saja? Bahkan ada hadis Nabi SAW melarang kita daripada hanya bercakap umat ni rosak, umat ni punah, umat ni tak faham agama. Sedangkan kita tak ada buat apa-apa pun. Tuan-tuan boleh baca hadis ini yang disusun oleh guru kita semua almarhum Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Di dalam kitabnya 40 hadis berkenaan dengan akhir zaman. Ada Syekh letakkan di dalam kitab tersebut. Jangan kita kata umat ni rosak, umat ni rosak, umat. Tapi kita buat apa untuk islahul ummah? Islahul ummah tidak sama dengan kita membaiki sesuatu peralatan. Islahul ummah ialah membaiki jiwa umat. Jiwa umat untuk kenal agama. Nak kenal agama, kena mengaji. Kerana keyakinan pada Allah Ta'ala pada peringkat awal, dia datang dengan ilmu yaqin. Dia datang dengan ilmu keyakinan itu. Ilmu mengenal Allah yang dinamakan ilmu akidah. Alhamdulillah, anda dimaklumkan di sini belajar semua cabang ilmu yang besar, akidah, ibadah, kan, belajar tasawuf. Ini 3 elemen penting yang dibincangkan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab-kitabnya. Sama ada kita membaca Bidayatul Hidayah yang asas, ataupun kita membaca kitab besar Al-Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin, atau kita membaca kitab-kitab yang mensyarahkan Ihya seperti Syairus Salikin, hatta kitab yang ditulis oleh ulama Tanah Jawi, Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakin Muttaqin, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, membincangkan tentang bagaimana hubungan rapat di antara akidah, ibadat dan tasawuf. Untuk membentuk jiwa kita kenal pada Allah. Maka bila anda mendengar hadis ini, seorang guru dia kata, apalah erti hidup kalau kita tidak melakukan apa yang Allah Ta'ala muliakan kita di atas jalan itu, yang dinamakan amal ma'ruf nahi munkar. Buat benda yang baik, cegah benda ini. Namun untuk melaksanakan satu tugas yang besar ini, satu task yang besar ini, job yang besar ini, maka memerlukan pada diri kita untuk ada dia punya tools, peralatan. Peralatannya adalah ilmu. Nak memahamkan orang tentang Islam, kalau awak tidak faham Islam, awak tidak boleh fahamkan orang Islam. Macam satu orang pensyarah, dia nak mengajar bidang perubatan, tapi dia ni belajar bidang masakan. Macam mana dia nak hurai terminologi di dalam ilmu perubatan. Dia hanya boleh hurai sendu, periuk, sudi, tapi dia tak kenal stetoskop, picagari, dia tak kenal. Macam ada satu cerita, satu orang doktor gigi. Orang pergi tanya dia, yang tanya ni sakit jantung. Dia tanya doktor gigi, doktor, kalau saya sakit jantung macam mana mau buat? Doktor gigi kata, saya kalau pasien kata sakit, saya cabut je. Betul tak? Takkan nak cabut jantung. Kerana jantung dengan gigi dua benda berbeza. Tetapi begitulah kadar bagaimana manusia nak bawa agama hari ini, yang sangat memerlukan kepada kepelbagaian ilmu, variasi ilmu. Seorang ustaz, dia tak boleh satu ilmu saja. Kenapa? Kerana masyarakat tak anggap dia pakai satu ilmu. Contoh katakanlah anak ataupun ustaz, kita mengajar di universiti, belajar takhasus bidang tertentu. Anak mengaji dulu, belajar hadis, belajar Quran. Tapi bila sampai masjid, orang tak akan tanya ustaz. Saya nak tanya ustaz soalan, tapi sebelum tu saya akan tanya dulu, ustaz ni dulu lulusan apa? Tak ada kan? Dia terus tanya soalan, ustaz, boleh tak ustaz terangkan tentang ilmu tariqah? Tarikat-tarikatnya apa ustaz? Betul ke sesat? Ustaz pula tak pernah belajar bidang tu. Cuma dia pernah tengok YouTube, ada tarikat ni campur laki perempuan, gelik. Oh, sesat pun.
Kan senang dia judge begitu kan. Akhirnya kesesatan berlaku. Sebab apa? Dia telah menghukum benda yang dia tidak tahu. Kerana dia tidak memiliki tools, ilmu yang diperlukan untuk bawa agama. Bila nak dapatkan tools agama ni, ilmu alat ini, nak faham Qurannya, nak faham hadisnya, Allah menurunkan Al-Quran itu di dalam bahasa Arab yang fasih. Bukan bahasa Arab yang tuan-tuan pergi negara Arab boleh cakap Arab. Tuan-tuan pergi Mesir, Izayat. No. Bukan itu bahasanya. Bahasa Arab yang fasih. Yang tuan-tuan kena belajar nahunya, sorohnya. Kalau orang belajar bidang bahasa, belajar ajrumiyahnya, belajar pertamimahnya, belajar imritinya, belajar alfiah maliknya, belajar qatrun nadahnya, belajar kitab-kitab bahasa. Ni belum lagi belajar kitab tafsir, belum belajar kitab hadis. Orang akan kata, Ustaz, hal ni kan ilmu senang. Kita belajar, kan ada kitab terjemahan, translation. Saya nak cerita, ada satu kenangan saya dengan anak-anak pelajar. Saya seminggu sekali mengajar anak-anak satu kitab Syama'il Muhammadiyah. Tapi kita mengajar Arab, anak-anak murid ni hak kecil-kecil, mengaji kitab terjemahan. Yelah budak kan baru 11 tahun, 12 tahun. Bagi kitab Arab menganga dia. Betul tak? Tapi kita bagi yang ada matan hadisnya, ada terjemahan. Jadi ada hamba Allah ni, dia tanya saya, nak sedekah kitab Syama'il boleh Ustaz untuk anak-anak mengaji? Saya kata boleh. Dia pun pergi beli. Sebab tu saya lepas ni, kalau orang nak beli kitab, saya kena cek dulu. Jadi saya kebetulan masa tak cek, dia beli je kitab terjemahan Indonesia. Jadi bila budak mengaji, masuk kepada bab berkenaan dengan khatamun nubuwah, tanda kenabian Nabi ni, alal mankibain, duduk di belakang Nabi. Sesungguhnya tanda kenabian duduk di belakang Nabi, khalfan Nabi. Jadi khalfan Nabi itu terjemahan Indonya punggung Nabi. Punggung bagi orang Indonesia mungkin maknanya belakang kan. Tapi punggung bila translate dalam bahasa Melayu, di mana? Punggung lah. Tanda kenabian bukan duduk di punggung, duduk di belakang. Tapi punggung tu makna belakang. Tapi orang Melayu faham punggung tu punggung. Menunjukkan bahayanya mengaji kitab terjemahan tak ada guru. Tapi itulah yang berlaku pada masyarakat, mengambil tools dengan cara yang salah. Maka kena belajar. Tuan-tuan belajar bahasa Arab bukanlah sampai nak pergi buka bisnes dekat Qatar, dekat Dubai, tidaklah begitu. Tapi sekurang-kurangnya memahami asas kepada Al-Quran itu sendiri, memahami asas kepada Al-Hadis itu sendiri. Bukanlah tuan-tuan belajar untuk menjadi imam mujtahid mutlak, kan? Tidak. Belajar untuk memahami alat, sebagai alat untuk memahami benda itu. Kerana Quran dengan hadis ini, dia nak faham dia kena ada alat. Seperti orang nak melihat benda yang kabur, mesti ada kanta pembesarnya, mesti ada spek matanya, yang kalau tidak ada tak boleh nampak walaupun ada di depan mata. Maka untuk mendapatkan ilmu-ilmu sebegini yang tersusun, yang nizami, yang ada sistem, maka ulama telah menyebut mesti belajar melalui guru, talaqi. Ada orang kata canggih kan zaman Ustaz, tengok YouTube pun boleh pandai. Tak boleh. Tapi tidaklah bermaksud tak boleh tengok langsung YouTube, Facebook lah, bukan. Itu sebagai nasi tambah, dessert dia, dessert agama. Nanti dah Ustaz ajar tentang akidah Ahlussunnah, tuan-tuan pun balik cari apa perbahasan lagi daripada asatizah, tutup guru yang ada rakaman-rakamannya. Itu pun kena ditapis-tapis. Nanti tajuknya ahli sunnah, tapi ceritanya ahli punah. Kena tapis sebab media sosial ni sifatnya tanpa had kan. Budak umur 10 tahun kalau dah pandai type, dia boleh tulis dekat copy paste ke apa. Budak yang tak sekolah pun dia boleh tulis dekat media sosial. Yang kadang-kadang kita mengambil ilmu, kita tak kenal siapa. Sehingga Nabi berpesan, Nabi kata, "Fanzur amman ta'khudhu dinakum." Kamu kena tengok siapa agama yang kamu ambil.
Lepas tu kalau dalam hadis dia ada sanad, ada rawi yang kita kena dengar siapa yang cerita. Kalau guru ni tak boleh pakai agama ni. Kerana agama yang benar tidak datang daripada lidah yang tidak benar. Maka perlu berguru. Kerana orang yang belajar agama dengan tidak berguru, maka syaitan menjadi gurunya. Ada orang kadang-kadang dia tak faham mana dia kata, kenapa ustaz tak boleh belajar, tak ada guru pun tak nak. Saya bagi satu contoh analogi mudah. Tuan-tuan nak pergi ke satu hospital yang doktornya, kalau kita tanya lulusan universiti mana? Oh, saya tak belajar medik formal ustaz, saya belajar kat YouTube je. Tuan-tuan serah ke bini tuan-tuan masuk dalam lab nak bersalin, nak scissor ni, nak bedah. Doktor pegang YouTube ke tepi. Oh, macam ni tolak dia. Okey. Okey, keluar baby. Ikut YouTube kan. Tiba-tiba baby keluar nak jahit, data habis. Loading lama. Macam mana? Kita pun kata, kelakar lah ustaz, ada ke benda macam ni? Takkanlah kita nak pergi jumpa doktor macam ni. Begitu juga agama. Agama bukan nak membedah jasad manusia, nak membedah hati manusia supaya sampai pada Allah. Macam mana manusia boleh mengambil agama ni di tepi-tepi jalan tengok YouTube jadi ulama? Takkan. Sunnatullah tidak begitu. Allah Ta'ala tidak menjadikan sunnah itu begitu. Sehingga Imam Syafi'i meletakkan beberapa syarat nak jadi alim ni begini. Kan, sohbatul ulama, tulus zaman, macam-macam. Dah. Akhi lan tanalul ilma illa bisittatin. Kena cerdik, kena ada duit. Kenapa? Itu sistem nak dapatkan ilmu. Sehingga kesungguhan tuan-tuan untuk mendapatkan ilmu, kesungguhan tuan-tuan untuk mendapatkan ilmu itu dijelmakan oleh Nabi SAW di dalam satu hadis. Mula-mula Nabi kata menuntut ilmu itu wajib. Talabul ilma faridatun ala kulli muslim. Sehingga ulama menulis satu kitab, juz'un fihi talabul ilma faridatun ala kulli muslim. Tulis satu kitab yang nak menghimpunkan sanad-sanad hadis. Nak ceritanya betapa hadis ini sahih sebagaimana sahihnya Nabi suruh kita mengaji. Nabi sebut dalam satu hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi al-ilma sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Nabi kata siapa yang merintis jalan nak mengaji satu ilmu, Allah mudahkan jalan syurga. Ilmu ni ilmu apa? Ulama kata ilmu agama. Kenapa Nabi kaitkan mengaji syurga? Mengaji syurga, kalau orang tak boleh nak mujahadah dalam ilmu kalau dia tak yakin dia dapat syurga. Tuan-tuan datang malam ni, tuan-tuan nak apa? Nak ilmu agama Untuk guna ilmu agama ni apa? Ada sini yang nak pakai ilmu agama hari ni, nak esok nak pergi cari kerja. Haji, ayah kita kerja apa ni? Haji yang pakai topeng. Haji kan? Haji. Haji kerja apa? Bersara. Dulu kerja apa? Bank. Haji dulu kerja bawa kitab tu. Pergi kerja bank tu, apply kerja bank bawa kitab akidah ke? Tak kan? Sekarang ni Haji nak buat bisnes ke belajar ni? Macam orang masuk kelas bisnes kan? Belajar FBX, belajar apa? Online marketing. Orang nak cari bisnes kan? Habis 7,000, 8,000. Tapi tuan-tuan datang malam ni, esok tuan-tuan nak buat satu bisnes ke? Guna kitab Dinam, kitab Safinatun Najah, kitab Penawar Bagi Hati. Tak. Tetapi saya yakin, sama seperti saya dan tuan-tuan, kita semua belajar agama dengan tujuan apa? Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kita nak mudah jalan masuk syurga. Kita belajar akidah betul, kenapa? Kita nak iman kita baik. Kita belajar ibadat, kenapa? Kita nak betulkan kesalahan-kesalahan kita dalam beribadat. Kita belajar kitab Penawar Bagi Hati, kenapa? Kerana kita nak jadikan hati kita punya penawar. Kerana belajar agama ni, kalau hati tak betul,
Habis belajar dengan ustaz, malam ni kondem orang dekat Facebook. Itu orang yang tak menggunakan hatinya dengan betul dalam belajar ilmu. Makin belajar dia, makin sombong dia. Makin belajar dia, makin takabur dia. Makin belajar dia, makin nampak orang semua masuk neraka. Kerana itu penting belajar. Sebab itu, kalau difikirkan, tuan-tuan datang malam ni, dari sudut untung dia, tak ada. Jadi cucu dah. Ada cucu. Kan sedap main cucu kan? Sekarang dah pukul berapa? 9.27. Ustaz pun baik balik tidur. Anak pun baik balik tidur. Duduk hotel lagi Ustaz Abah bagi. Ada ekor-ekor lagi situ. Tuan-tuan semua baik balik tidur, baik balik makan, baik balik berehat, baik tengok TV dengan anak-anak. Tapi tuan-tuan telah mengorbankan masa untuk agama Allah. That's why Nabi menjanjikan orang yang sungguh dapatkan ilmu agama ini, salaka tariqan yaltamisu fihi al-ilma sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Padahal Nabi kata Allah menggantikan bagi mereka kemudahan jalan nak masuk syurga. Sebab tu dalam bahasa Melayu ada satu terma istilah dia panggil korban. Korban ni pengorbanan, orang kata pengorbanan. Kenapa manusia berkorban? Apa makna korban? Buat apa saja. Piramli kata dalam seni lagu dia, berkorban apa saja. Sebab sifat orang berkorban bagi segala-galanya. Tetapi korban itu untuk apa? Kerana korban asal perkataan Arab maknanya korban, dekatkan diri dengan Allah, taqarrub. Habis masa, tuan-tuan, ada benda yang mahal dalam diri kita tak boleh beli. Duit orang boleh cari, tenaga boleh cari. Tuan-tuan penat malam ni balik belasah tongkat Ali 3 papan, selesai. Sama ada sihat ataupun KO. Boleh, tak ada masalah. Tapi ada benda yang sangat bernilai dalam hidup kita. Masa. Masa-masa berharga, duduk dengan anak kita, layan dia, tengok movie sama-sama, contoh kan. Setengah-setengah mak ayah fikirnya begitu. Tapi kita korbankan, ngaji, bawa keluarga kita mengaji. Masa yang mahal itu mustahil Allah Ta'ala sia-siakan, melainkan Allah memberikan ganti yang lebih baik. Maka kerana itu, bila tuan-tuan keluar daripada rumah, tuan-tuan belajar, sebenarnya tuan-tuan sedang berjihad di jalan Allah. Man yakhruj min baitihi liyatlabil ilma fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Siapa keluar rumahnya, hadis ni tak silap saya lebih daripada berapa, bahkan puluhan sanad yang mensahihkan hadis. Nabi nak ajar siapa keluar dari rumahnya, dia berada di jalan Allah hatta yarji', sampai dia balik. Kalau tuan-tuan balik pukul 10 baru habis, dia punya expired di jalan Allah. Lepas tu kalau guru tuan-tuan lebih masa mengajar, jangan marah lah. Jangan tak ada adab mengaji dengan guru macam tu. Tuan-tuan ingat mengajar ni tak pernah. Pernah. Ustaz orang mengajar, saya mengajar, tahu penat mengajar ni. Bahkan mengajar ni lebih penat daripada kita pergi jalan-jalan beli coklat sana. Lebih penat. Masa mengajar ni tak penat, tapi sudah mengajar kan. Dia punya letih sangat. Ustaz mengajar 3 kitab malam ni. Dia punya letih. Sebab apa? Kadang-kadang guru nak mengajar, sebelum mengajar study dulu. Baca dulu. Ni zaman rakam ni. Kalau salah sebut, orang faedah sampai ketua. Lagi-lagi kalau kita ada musuh. Itu jadi ulang-ulang. Lepas tu asatizah dia kena berhati-hati nak mengajar. Study dulu, buat saya makan, nak baca hadis saya dulu. Sebab ni zaman rakam. Kalau kita tutup ayat guru, tapi belum tentu dia tutup ayat kita. Kadang-kadang ceramah ni bukan guru kita pandai, kadang-kadang kita bercakap ni ada sabkul lisan. Tak terlajar cakap, nak cakap benda lain tapi otak fikir kita keluar benda lain. Ustaz, kenapa tadi ustaz kata haram? Nak sebut haram ke? Ada tak nak sebut haram, nak sebut lain, nak sebut haram, tapi keluarnya haram. Yang ni dia tak rakam apa yang ada dalam otak, dia akan rakam apa yang disebut di mulut. Jadi kita nak kena study dulu, mengaji, baca kitab. Sebab tu kadang-kadang majlis macam ni kita lebih seronok kerana orang nak mengaji ni yang betul-betul nak datang ni.
Kan? Tuan-tuan takkan datang sini kalau tak nak mengaji. Tuan-tuan bawa kitab, tuan-tuan talaki. Kadang-kadang kita di masjid pulang maghrib, orang bukan nak dengar pun. Duduk di tepi, sudahlah duduk di tiang, begini lagi tangannya. Dah macam nazir, menazir guru dalam kelas. Kita kadang-kadang takut tengok dia. Gitu. Kitab tak ada, kita jadi kitab. Satu orang guru, sama antara guru yang sering mengaji ni, dia datang Sabah sebulan sekali. Al-Mukarram, guru kami Maulana Husin Abdul Qadir Al-Yusufi Hafizahullah Ta'ala. Dia cerita satu orang guru dia, guru Bukhari, mengajar Sahih Bukhari duduk atas katil dengan anak murid baca Bukhari. Akhbarana. Kalau salah ditegur. Guru tak ada kitab, anak murid ada kitab baca. Kita, guru baca kitab, anak murid macam nak tegur guru. Oh, salah Ustaz, salah. Mana susah kan mengaji, baca, talaki satu-satu, mengingat kembali apa yang nak menjadikan tuan-tuan ni faqih, nak menjadikan tuan-tuan faham. Tujuan seorang guru nak mengajar anak murid ni, nak bagi faham. Terpaksa dicari istilah-istilahnya. Ustaz orang Kelantan, saya orang Besut. Orang Besut ni orang Terengganu tapi cara hidup Kelantan. Jadi kadang-kadang terma bahasa tu nak tukar daripada Kelantan, translate pergi bahasa Labuan. Oh, punya susah. Ni orang Labuan cakap apa? Dulu saya pernah salah mengajar 10 tahun dulu. Orang masjid tanya, "Ustaz, bolehkah kami bersigut?" Saya kata sigut. Oh, boleh. Saya kata boleh. Sebab saya faham sigut ni ada satu makanan yang dia isi kelapa dalam bekas plastik kertas tu. Dia panggil apa? Sago kan. Saya ingat sigut tu sago. Sebab dia buat begini. Kita tak isap rokok, jadi kita tak tahu macam mana style isap rokok. Dia buat begini. Saya kata, oh sago kok yang makan kelapa tu kan, yang kelan mekak kering dia tu kan. Oh boleh. Jemaah gelap. Habis kuliah, Ustaz, tak tahu ke sigut tu apa? Merokok lah Ustaz. Oh, kan tak fahamnya bahasa kita 10 tahun dulu. Nak bagi tahunya susah. Guru-guru nak cuba nak memahamkan, dan nak memahamkan, nak menurunkan mustawa aras pengajaran ini lagi susah. Kadang-kadang satu orang guru dia mengaji dah tinggi, ilmunya dia bincang benda-benda tinggi, tapi yang datangnya orang awam, dia nak kena tengok level mana orang awam nak cakap. Nanti cerita pelik-pelik kan, tak faham. Sejam kuliah, Ustaz kami tak faham. Kan? Kadang-kadang satu benda yang tersekat dalam hati guru, dia nak sebut tapi dia takut orang tak faham. Maka dia berusaha merendahkan level pengajian dia. Kerana dia memahami khatibun nasi ala haddi uqulihim, mengajarkan manusia itu mengikut had pemikiran mereka. Nak mengajar di masjid-masjid pasal hadis contoh, nak cerita al-jarhu wa ta'dil, nak cerita naqdul mutun, orang mana faham. Orang awam hari ni dia tahu hadis sahih tak sahih. Sampai hadis dhaif kata hadis maudhu'. Sebab apa? Tak faham. Kan? Mana orang awam hari ni ada ilmunya adalah ilmu mi segera. Mi segera kalau terlebih sangat kembang. Kalau tak panas air mentah. Ini dia panggil ilmu mi segera. Ada satu orang budak ni dalam grup bantai ulama mazhab. Saya pun letak Facebook, letak poster saya mengajar kitab Hikam Ibnu Athaillah. Dia personal PM. Dia kata, alhamdulillah Ustaz mengajar kitab Hikam. Kitab Hikam ni mazhab apa saya? Kita ingat dia duk bantai ulama mazhab ni, pandailah dia. Rupanya kitab Hikam pun tak tahu bidang apa cakap. Nasib datang kata kitab Hikam cerita paduan. Tu dia punya level masyarakat. Jadi nak pandaikan masyarakat yang jahil sebenarnya lagi mudah daripada memandaikan masyarakat yang perasan pandai. Maka itu semua tanggungjawab seorang guru, seorang da'i, seorang murabbi untuk membetulkan.
Apatah lagi cabaran hari ini, banyak cabaran. Kalau dahulu saya mendengar cerita guru saya, Syekh Rahimuddin. Dia cerita dahulu dia buat majlis panggil bapa-bapa daripada Fatani. Kan? Cerita tentang pengajian, nak buat sekolah begini-begini. Guru kena pergi mengajar. Guru-guru pondok tanya ustaz, bapa-bapa pondok ni, dia tak suka pergi mengajar anak murid tempat lain. Dia kena anak murid mendatangi. Hari ni kita korbankan diri kita mendatangi anak murid pula. Kita pergi ke masjid, pergi ke sana, pergi ke sini, nak ajar. Kalau sebenarnya sepatutnya ilmu ni dia tak boleh guru pergi jumpa murid, murid kena datang jumpa guru. Ulama dulu berjalan ribuan kilometer, ratus batu. Kenapa? Nak ambil satu hadis, nak ambil satu perkataan ilmu. Sampai Imam Syafi'i berjalan daripada Mekah pergi ke Madinah kerana nak belajar hadis daripada Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Kerana Imam Malik ni satu orang guru yang tak pernah keluar daripada bumi Madinah, tapi anak murid merata dunia dia. Hebat Imam Malik. Imam Syafi'i mengembara cara ini. Kemudian daripada Mekah, Madinah, pergi lagi ke Iraq, mengaji lagi dengan ahli Kufah, sehingga masuk lagi ke Mesir, belajar dengan Hasan Al-Syaibani, sehingga Imam Syafi'i makamnya di Mesir, tapi asalnya daripada Palestin, lahir di Gaza, membesar di Mekah, tapi matinya, wafatnya, kuburnya, makamnya di Mesir. Orang tengok peta Mekah dengan Mesir bukan jauh, bukan dekat, jauh. Zaman dulu belum ada Air Asia, everyone can fly, kan? Betul kan? Tapi boleh sampai. Kita hari kalau guru datang mengajar, kita tanya lagi pengajar, kenapa tak datang masjid kat rumah saya? Betul tak? Kita nak semua guru ni datang menyembah kita. Jangan. Kita cari guru lah. Kalau dah guru datang, dah datang masjid rumah kita, kita tanya lagi, kenapa tak buat masa saya free? Bagi berapa tak nak mengaji ilmu macam tu? Maka tuan-tuan, mujahadah untuk mengaji agama. Kerana kita nak balik pada hadis yang saya sebut awal tadi, kita tak nak umat ni duduk dalam kejahilan. Saya banyak, bila saya duduk dengan kawan-kawan, saya ni nak balik Semenanjung pun tak apa, saya tak kerja dah. Hari ni esok saya nak balik rumah Kemar Baju pun boleh. Tapi Sabah ni, kalau saya duduk di Sabah, Sabah ini sebenarnya guru saya. Bukan saya guru orang Sabah, orang Sabah tu guru saya. Saya banyak belajar daripada bumi Sabah ini tentang bagaimana manusia kena struggle untuk agama. Saya dulu ada anak murid yang saya pernah pukul tangannya kerana dia tak sembahyang subuh. Budak perempuan, saya pukul tangannya. Budak yang kita harap boleh jaga adik-adik, tingkatan 5 kan. Tapi dia kata kat saya, bila saya kata, awak ni tak sembahyang, tak malu kat mak ayah. Mak ayah saya tak sembahyang ustaz. Rumah saya pun tak tahu kiblat. Menyebabkan saya kata, aku tak cukup dengan hanya mengajar 2-3 kerat dalam juzuk kehidupan. Banyak benda nanti. Ada kawan baik saya, kerja printing baju. Saya pergi kedainya, dia bagi pizza kan. Kita dia budak kerja, dia bukan token. Gaji berapa kan, 7-800. Pizza ni sekeping berapa, 30-40 ringgit kan. Begitu pizza di meja. Makan kau ustaz aku jamu hari ni. Saya pun hampir nak makan, ustaz ambil. Bila nak suat tu saya pergi tanya, mana kau beli ni, duit banyak, mahal ni pizza ustaz. Cikgu pun tak boleh pergi cikgu kat saya lah. Selalu pergi tempah baju budak-budak. Cikgu pun tak makan ni, mahal ni, banyak duit kamu ha? Makan tak cikgu, aku belanja hari ni, menang nombor pas malam.
Saya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Berdebar tuan-tuan. Kalaulah dah makan gedeguk dalam mulut nak korek tu macam mana saya tak tahu. Tak makan dah pergi tanya. Menang nombor bagus malam cikgu. Haram tu. Haram ke cikgu? Ada lesen bah? Ditanya saya pula, haram ke? Ada lesen bah dia cakap. Bukan yang haram tu yang main apa pakau tu. Yang main teruk kan. Itu haram lah. Jadi tak haram ada lesen bah cikgu? Haram dia cakap. Haram ni ada lesen ke tak ada lesen haram. Saya tahu dia orang baik, tapi dia tak faham agama. Kalau dia faham agama, dia tak buat macam ni. Dia tahu benda tu. Dia tak tahu benda tu salah. Menyebabkan kita terfikir, kita kena ambil satu tindakan yang drastik untuk membina umat dengan masa kita yang sangat terhad, dengan jalan menubuhkan pusat-pusat pengajian. Kerana kita tak cukup tenaga kita seorang. Kan macam sekarang contoh, kita batang bertubuh seorang, masjid tu aja, masjidnya aja. Kadang-kadang tak pergi sini, hak ni kecil hati. Pergi hak ni kecil hati. 30 masjid, hari ada 30. Satu masjid nak minta kuliah mingguan. Macam mana nak buat? Saya kata kalau belah 18 ni pun tak cukup lagi. Minta kawan-kawan Asatizah mengajar. Ya, tidak semua orang mampu mengajar tinggi, ajar. Bab sembahyang pun tak apa. Mengajar tajwid pun tak apa. Tapi masyarakat ada pengisian. Sebab kadang-kadang kita mengajar tajwid, ada selingan-selingan nasihat tu yang penting. Maka tuan-tuan hari ini yang berada di Pondok Turos ini yang tuan-tuan buat secara umumi ini adalah satu mukaddimah yang baik. Yes, satu benda ni tidak boleh berlaku terus. Ada pondok tak, ada mukaddimahnya. Gurunya sudah ada, tuan gurunya sudah ada. Tunggu masa bagaimana tuan-tuan selepas daripada ini ambil step yang lebih ke depan. Tuan-tuan dah kumpul orang, macam mana selepas ini tuan-tuan fikirlah untuk menginstitusikan pondok yang tuan-tuan tubuh. Ini satu jariah yang sangat besar yang tuan-tuan akan bangga bila bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nak buat benda ni mesti datang dengan hati yang ikhlas. Kalau ada apa-apa hapuan, biasa tak berjaya. Mesti dengan ikhlas. Nak didik diri kita, nak didik masyarakat. So, suatu masa tidak pelik kalau nanti pondok yang sebegini, sama ada guru kita masih ada atau guru dah tak ada nanti. Kita bila kita berjaya membina institusi, dia akan menjadi amal jariah kita yang sangat besar di hari akhirat. Cuma tuan-tuan kena faham, usaha ini pertama dia perlu kepada keikhlasan hati. Yang kedua, dia perlu pada pengorbanan. Mungkin peringkat awal ni duit kawan-kawan dulu. Dia nak buat madrasah ni besar, belanjanya besar. Saya tak ada duit, saya bukan kerja orang ada duit. Saya hanya cari makan, buat kerja-kerja sambilan online ke apa ke untuk saya jamu keluarga saya. Tapi saya tak ada duit. Tapi saya bina madrasah pendidik dengan bantuan siapa? Kawan-kawan, masyarakat. Ni duit orang ramai, amanah. Sebab tu saya kata tadi nak kena ikhlas. Kalau tak nanti duit orang diselewengkan. Amanah, bukan duit orang. Kemudian lepas ikhlaskan diri, korban. Mungkin kita tak boleh bagi duit, kita boleh bagi tenaga. Sebab kadang-kadang nak kempen, nak majukan pusat pengajian, nak tenaga kita. Cerita mulut ke mulut, kan? Kemudian ada mujahadah, kesungguhan. Kerana proses ni panjang, dia tak boleh buat sekerat jalan. Sekejap je, dulu semangat. Orang panggil apa? Tai-tai, angat-angat ke ayam. Semangat, ramai, kemudian slow. Sebab tu, apa-apa program, selain daripada pengajian, apa-apa program yang boleh merapatkan ukhuwah kita, buat. Apa-apa masalah, selesaikan dengan iman. Kadang-kadang majlis makan-makan saja lepas pengajian kan, dia menambahkan rasa seronok. Kan kita boleh kenal, kita boleh sembang, boleh bergurau. Sebab tu dulu guru-guru pondok, dia membina pondok di perkampungan rumahnya.
Sebab apa? Bila duduk berjiran, manusia hidup dalam keadaan kenal. Lita'arufu. Karena mujahadah, kesungguhan ini dia perlu masa, take time. Dan kemudian selepas mujahadah, kena sabar. Kena sabar. Sebab ujian akan datang. Kadang-kadang tuan-tuan ingat, oh bina madrasah ni cari tempat, kita menguruslah ustaz. Senang kan? Kadang-kadang nak bina senang je, ada duit bina lah. Beli tanah, bina bangunan. Tapi nak mengurus dalam tu, tenaga gurunya, tenaga anak muridnya, urusannya itu, urusannya ini, kan susah. Kena sabar. Dan kena yakinkan sama-sama kita yang berusaha ni nanti sabar. Dan akhirnya doa dan tawakal dengan Allah. Tak ada orang yang boleh menjaga keutuhan institusi agama ini melainkan dengan izin Allah. Jadi tuan-tuan, satu masa kalau Allah rezeki saya umur panjang, saya nak pijak pondok tuan-tuan pula. Ustaz duduk sini jadi tuan guru pada orang Labuan. Tuan-tuan, Tata kena bina tok guru sendiri di Labuan, dalam kalangan orang Labuan. Hasil daripada pondok yang nanti Ustaz buat dengan anak-anak, tuan-tuan nanti satu masa, alhamdulillah, generasi anak-anak kita nanti kita harapkan jadi tuan guru di bumi Labuan, yang cakapnya masyarakat dengar, yang nasihatnya masyarakat mahu. Tidak semestinya bermula daripada saya ustaz, orang biasa yang melahirkan generasi yang hebat-hebat. Nabi sebut dalam hadis, an-nasu kama'adini zahabi wal fiddah, khiyaruhum fil Islam wa khiyaruhum fil jahiliyah idza faqihu atau idza faqahu. Saya mendengar syarahan ini daripada Fadilatul Syekh Dr. Mustafa Dib Al-Bugha dalam satu majlis sama hadis. Dia menyebut dibaca dengan faqihu atau faqahu. Kata Syekh, faqihu orang yang belajar ilmu tapi kurang amalnya. Tapi faqahu belajar ilmu banyak amalnya. Walaupun ilmu dia tak banyak, amalnya banyak. Jadi kita nak gabungkan faqihu wa faqahu, nak jadi orang yang ilmunya banyak dan amalnya banyak. Ni nak bentuk tu guru ni bukan senang. Tuan-tuan nak bentuk datuk sebenarnya. Bagi main politik 5 tahun datuk lah. Tapi nak bentuk tuan guru memakan masa yang besar, memakan masa yang lama dan kos yang besar. Hantar anak-anak Labuan mengaji, balik, buka institusinya, khidmat peringkat awal, khidmat dengan guru-guru yang ada. Kemudian dia akan menjadi tuan guru yang akan memimpin masyarakat dalam urusan-urusan agama. Jadi tuan-tuan, semua cita-cita besar yang saya sebutkan tadi itu, dia hanya bermula dengan satu impian daripada yang kecil daripada kita. Benda besar kita angan-angan dulu, oh begini nanti, begini. Tapi percayalah, tuan-tuan betulkan dia, insya-Allah Allah Taala bantu. Jadi saya kira sekadar ini dahulu perkongsian saya, tidak dengan maksud mengajar tuan-tuan, tidak, tetapi datang berkongsi kegembiraan dengan tuan guru kita, dengan tuan-tuan yang ada pada malam ni. Saya gembira. Walaupun Ustaz Abbas kata padat jadualnya Ustaz, tak, bagi saya benda yang kita minat ni dia lama pun tak apa. Macam ibu-ibu dulu kan, masa bercipta dengan ayah-ayah macam mana, duduk kedai tom yam sampai pukul 10 malam pun tak apa. Tak balik. Tapi kalau sekarang ada anak yang ramai sampai 10 orang. Kalau makan lambat sikit, lakinya marah. Cepat-cepatlah nak balik ni, lambat dah. Pukul 9 dah ni, kedai nak tutup dah. Dulu boleh melepok, mama sampai tuan kedai pula stres tunggu. Bila nak balik? Kenapa bezanya? Kenapa? Kerana seronok. Kerana seronok. Dan saya yakin Ustaz pun seronok ngajar tuan-tuan. Pukul 10 bukan? Pukul 10 dia buat macam sabarlah, macam pukul 11 lah. Jadi tuan-tuan, tanamkan keseronokan itu, datanglah mengaji dan ajak orang mengaji, insya-Allah Allah Taala akan berkati hidup kita. Jadi saya mohon maaf
jika ada terkasar bahasa, terlanjur bicara dalam ucapan saya, dengan rendah diri saya memohon kemaafan dan saya mengucapkan terima kasih di atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada Fadilatul Ustaz atas nasihat yang diberikan sebentar tadi, mudah-mudahan menaikkan semangat kita bersama untuk kita terus menuntut ilmu walaupun dalam keadaan rintangan apapun yang berlaku. InsyaAllah, seperti mana yang saya sebutkan tadi, sedikit daripada permulaan yang kita buat ni, target sebenarnya kita lebih besar daripada itu. Dan satu perkara, apabila saya sebut tadi, saya teringat pesanan daripada Syekh Syekh Walid Sarawak. Ketika saya duduk di Jordan dulu, dalam kumpulan ataupun dalam kuliah Syekh ni, Syekh Walid Sarawak ni dia merupakan anak murid kepada Syabullah Harari, dan dia digelar sebagai Asadu Ahli Sunnah fil Urdun. Dia sebagai singa Ahli Sunnah di Jordan. Dalam kuliah tu, pada ketika tu, seingat saya di Amman, Jordan, dia beritahu bahawa almarhum Syekh Abdullah Harari dulu ada sebut, kita secara umum dia lah, dia punya ayat dia, kalimatul haq la yu'ajjilul ajal wa la yudayyuqur rizqi. Kalimah yang hak ataupun kata-kata yang atas kebenaran, dia tidak akan mempercepatkan ajal kematian kita, dan dia tidak akan menyempitkan rezeki kita. Dan perkara yang kita buat ni, iaitu pondok dan sebagainya, pusat-pusat pengajian kita buat ni, ialah untuk menyatakan kebenaran. Salah satu cara untuk kita nak menyatakan kebenaran kepada masyarakat. Seperti mana kisah yang saya sebut tadi kan, masyarakat kita mungkin Sabah Labuan ni lebih kurang je lah, kita anggap sebab asal kita dulu sama. Kejahilan tu ramai, cuma kita tak boleh nak menyalahkan mereka 100%, kerana pendedahan ataupun tahap ilmu mereka tu, tuntutan ataupun mereka menuntut ilmu tu tidak sampai seperti mana kita di tempat yang lain. Jadi sampai satu tahap, perkara yang haram pun dia tidak tahu benda tu haram. Dia masuk begitu, kerana dia rasa benda tu biasa saya, ada lesen halal lah, kan gitu. Jadi atas perkara, atas sebab perkara tersebutlah pondok ditubuhkan, dan apa-apa sahaja pusat pengajian ataupun majlis-majlis ilmu diadakan di Labuan baik di Sabah. Tujuannya ialah untuk nak menzahirkan kalimatul haq, iaitu kalimah yang benar. Kita nak menzahirkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nak bawa orang untuk mengenal pada Allah, mengenal pada Nabi, dan mengamalkan cara hidup Islam yang benar. Dan dalam kata-kata Syekh itu sendiri, dia tidak akan mempercepatkan kematian. Memang ujian memang sangat banyak, seperti mana yang saya sebutkan tadi, memang kita kena bermujahadah. Ujian sangat banyak, masa, tenaga, wang ringgit, kesihatan dan sebagainya lagi lah, semua kita kena korbankan. Tetapi jangan kita risau, yang kita korbankan itu dia tidak mempercepatkan kita mati, dan tidak akan menyempitkan rezeki. Malah rezeki akan lebih luas. Seperti mana Ustaz ceritakan tadi kan, awal Ustaz buka pusat pengajian Ustaz sendiri pun di Sabah. Pada asal Ustaz bukannya orang yang berada seperti mana kita bukannya orang yang kaya sebagainya, ada boleh terus cakap nak buat sesuatu terus jadi, bukan jenis begitu. Kita kena kumpul bantuan dan sebagainya. Kali itu kan harta yang kita ada hanya cukup untuk beri nafkah anak bini. Tapi kenapa benda itu ataupun sampai pusat pengajian sebagainya dapat ditubuhkan, ialah dengan kerjasama semua. La yudayiqur rizqi, dia tidak akan mempersempitkan rezeki kita. Jadi sama-sama lah insyaAllah kita ambil utara kata ada berusaha tadi. Banyak nasihat, ada pun dapat minta sikit je. Sebenarnya yang saya sebut tadi banyak sangat yang boleh kita ambil ibrah, ambil pengajaran bersama. Dan pun tidaklah berniat untuk berpanjang-panjang. Walaupun ada kalau ikut dalam tentatif kita letak dekat dalam grup WhatsApp tu, mungkin selepas daripada tu siasat kita teruskan dengan pengajian. Cuma pun kami faham malam ni malam minggu,
dan masa kita pun sudah sampai. Jadi insyaAllah sekadar itu saja dahulu kita pada malam ini. InsyaAllah pengajian kita akan sambung pada minggu hadapan. Dan kita raikan kehadiran Ustaz pada malam ini. Dan insyaAllah sebagai penutup kami mohon Ustaz untuk bersama-sama doa kami bersama insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima yanfa'una, Allahumma dhakkirna bima nasina, Allahumma ja'alna jam'atan marhuma fatafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahi khatamil mursalin. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yustami' wa la yustajab lah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Dosa guru-guru kami ya Allah. Anak isteri kami ya Allah. Sahabat-sahabat kami ya Allah. Dosa kaum muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah pergi meninggalkan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikanlah kepada kami keluasan ilmu. Jadikanlah kami memahami agama dengan kefahaman yang baik. Jauhkan kami ya Allah daripada kesesatan beragama yang melencongkan kami daripada jalan yang lurus, iaitu jalan yang benar yang Kau sifatkan sebagai as-siratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami ini lemah di dalam memahami agama, maka tanamkan kefahaman kepada diri kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan kami untuk mempelajari agama daripada lidah guru-guru yang benar. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan kami mendapat nasihat dan mutiara-mutiara ilmu daripada guru-guru yang benar, yang tawaduk hatinya kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkanlah hati kami, kuatkanlah semangat kami, lahirkanlah daripada kami zuriat keturunan yang sangat mencintai agama, berjuang dan berkorban untuk agama. Ya Allah, ya Tuhan kami, suburkanlah bumi yang kami sayang ini Labuan ya Allah, dengan majlis-majlis ilmu, supaya kami mendapat keberkatan, dinaungi oleh malaikat seperti mana yang dijanjikan oleh Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna. Dengan baca doa daripada Ustaz tadi, maka berakhir majlis kita pada malam ini. Dan saya serahkan kepada Abbas untuk memimpin seterusnya insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Guru kita Ustaz Muhammad Syafi'i Abdul Ghani Hafizullah Ta'ala. Dan masa pun sebenarnya jam 10 sudah. Dan daripada pihak Pondok Tuan Labuan mengucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadil Al-Ustaz Al-Mukhara, Tuan Guru kita Ustaz Mat Razali Malazin Hafizullah Ta'ala, kerana sudi berada di Labuan. Dan kita sebenarnya berhak mendengar tausiah daripada beliau, yang mana tausiah beliau sangat menyejukkan hati. Dan kita tahu tausiah beliau itu, lisan beliau itu lahir daripada jiwanya, hatinya yang ikhlas. Bagaimana kita mengetahui ikhlasnya beliau itu bukan dibuat-buat oleh beliau. Kadang kalau kita melihat kepada sosok tubuhnya, dia sanggup mengorbankan kerjayanya untuk menumbuhkan sistem pendidikan di Sabah, dan itu menunjukkan satu keikhlasan yang baik. Walaupun beliau cerita sendiri kenaan dengan dirinya, yaitu ada kawan-kawan beliau di Terengganu untuk melihat kembali beliau berada di sini, tetapi beliau sanggup berada di Sabah semata-mata kerana ingin melihat masyarakat Sabah dan juga amnya di Labuan ini mendapat ilmu, insyaAllah. Dan daripada pihak Dr. Labuan ada sedikit cendera hati kepada beliau sebagai tanda penghargaan kepada beliau.
Dengan itu kita menjemput Al-Fadhil Al-Ustaz kita, Tuan Guru Ustaz Muhammad Syafi'i Yohani Hafizullah Ta'ala untuk menyempurnakan sebelah hati sebagai kenang-kenangan. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Tuan Guru kita kerana menyempurnakan hadiah tersebut, dan kita tangguh insyaAllah minggu depan seperti biasa kelas kita, dan kita akan usahakan juga untuk mendatangkan orang-orang yang berilmu di Lebuan ini supaya sembuh untuk menceritakan kepada kita tentang kehidupan akhirat, supaya hati kita itu cinta kepada kehidupan akhirat dengan mendatangkan guru-guru yang muhtabarlah insyaAllah. Dengan itu kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarat dan surah Al-Nas. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua dijemput untuk ada jawaban.